Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Al-Fadil Ustaz Syadli, tuan-tuan sekalian, babun nahi an idha'atil mal fi ghairi wujuhi allati adhina asy-syar'u fiha. Bab larangan untuk menghilangkan ataupun membazir, squandering of wealth, membazir harta pada perkara-perkara yang tidak diizinkan, pada perkara-perkara yang selain perkara-perkara yang diizinkan oleh syarak, selain perkara-perkara yang diizinkan oleh syarak. Yakni bab dalam hadis-hadis yang akan dibaca ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia fokus kepada masalah larangan membazir harta. Walaupun hadis-hadis yang akan kita baca ini, kita akan tengok ada lagi perkara lain yang Nabi SAW sebut. Tapi daripada tajuk yang Imam Nawawi letak, yang itulah fokus ataupun dalam mengaji dia panggil syahid, hak point yang Imam Nawawi nak tu ialah berhubung dengan masalah tak boleh membazir harta. Tapi hadis Nabi dia datang berengkeh. Nabi sebut 2-3 benda, termasuk dalam tu tentang tak boleh bazir harta. Ini adalah salah satu sebab dah kita timbul soalan, timbul perkara ini. Ini adalah salah satu sebab berulangnya hadis-hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Kadang-kadang ada banyak hadis yang Al-Imam Al-Bukhari sebut hadis yang sama pada tempat yang berlainan. Disebabkan kerana hadis yang sama itu padanya ada macam-macam perkara. Jadi dia sebut di sini, bila dibahas bab lain pun dia sebut lagi hadis itu, kerana dia nak mengambil apa yang menjadi isi ataupun menjadi tajuk yang disebut sebagai Turjumal Bukhari ataupun Tarajimul Bukhari, yang disebut sebagai tajuk-tajuk bagi Sahihil Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia ada fiqh dia, disebut sebagai Fiqhul Bukhari, fiqh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana ia dapat diketahui melalui tajuk-tajuk yang Al-Imam Bukhari letak. Jadi sebab tu ramai orang dia belajar tentang fiqh mazhab-mazhab ni, dia terlupa untuk kadang-kadang perhati apa yang menjadi pandangan Al-Imam Al-Bukhari melalui tajuk-tajuk yang Bukhari letak bagi Sahih Al-Bukhari, yang disebut sebagai Tarajim Al-Bukhari, di mana Bukhari menyebut pandangan-pandangan dia. Kita dapat tahu apa pandangan dia melalui tajuk yang dia letak, walaupun dia tak hurai panjang, Ini berbeza dengan murid dia Al-Imam Muslim dalam sahihnya, kerana Imam Muslim tak buat tajuk bagi hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Kalau kita dengar orang kata Imam Muslim pun sebut dalam Sahih dia di bawah tajuk sekian-sekian, kita tahu bahawasanya dia tidak mendalami di dalam ilmu hadis. Kerana Imam Muslim tak meletakkan tajuk. Adapun tajuk-tajuk yang kita lihat dalam Sahih Muslim,
Tajuk-tajuk itu diletakkan oleh ulama-ulama kemudian yang mengkaji Sahih Muslim, seperti salah seorangnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika dia melakukan syarah kepada Sahih Muslim. Adapun Imam Muslim, dia kumpul hadis-hadis yang berkaitan, dia letakkan hadis yang usul, kemudian hadis-hadis yang support dia selepas daripada itu. Ini panjang tentang Sahih ni. Tapi saya hanya nak sebut sepintas lalu kerana saya tahu ada sebahagian pelajar-pelajar hadis di sini. Sebab itu kita tengok bila dia bercakap, kita tahu. Sehingga Imam Muslim memasukkan bab ini dalam hadis ini dalam bab sekian-sekian, kita tahu dia mempunyai kekurangan pengetahuan tentang masalah bahawasanya Imam Muslim tak pernah meletakkan bab. Tapi kalau dia kata sehingga Al-Imam Al-Bukhari memasukkan ini di bawah bab sekian-sekian, betul. Kerana memang Bukhari telah meletakkan bab. Bukhari meletakkan kitab-kitab yang meletakkan bab dan pecahan bab ini kita namakan dengan sunan. Sebab kita ada Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan kitab-kitab hadis yang meletakkan nama rawi dulu. Dia himpun hadis Abu Hurairah saja, hadis Aisyah saja. Kita panggil kitab ni sebagai musnad. Sebab itu perkataan Musnad Ahmad. Kita ada Musnad Abi Ya'la. Jadi kita ada musnad. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa kita kata apa? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kata berkata Nabi, kita tak betul tu. Kita kata betul juga, betul. Cumanya oleh kerana orang Melayu ni dekat dengan Nabi ni, dia kata sabda, maka bolehlah kita kata sabda, kerana itu bagi bahasa Melayu degree dia tinggi sikit. Kalau Allah Ta'ala, dia tak kata Allah kata, dia kata Allah firman, boleh kita ikut, patut juga. Kerana pada orang Melayu tu bahasa tu tinggi. Tak tahulah Sanskrit ke apa, tapi tak apalah bahasa tu. Aisyah radhiyallahu anha, di dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi bukan dalam senarai hadis Muslim, tapi dalam hadis Muslim secara ta'liq dalam muqaddimah Muslim, tapi hadis itu sahih. Dia menyatakan bahawa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nas manazilahum. Nabi perintahkan kami supaya takkan orang pada tempatnya, pada tempatnya. Kita padankan orang pada tempat yang sesuai dengan dia. Okey, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum salasan, sesungguhnya Allah redha bagi kamu tiga benda. Allah likes for you three things. Allah suka untuk kita tiga benda. Wa yakrahu lakum salasan, dan Allah tak suka bagi kita, disapproves bagi kita tiga benda. Fayarda lakum an ta'budu, Allah redha kamu sembah dia. Allah tak untung kita sembah dia. Sama sekali ikut kata Allah hari ini lebih besar kerana kita telah membesarkannya, tak ada. Allah itu tak ada dah. Dia punya limit kebesaran itu tak ada dah, habis dah. Tak perlu. Siapa yang perlukan Allah? Hamba perlukan Allah. Hamba perlukan Allah Azza wa Jalla. Maka kita membesarkan Allah, kebaikannya balik pada diri kita sendiri. Saya teringat apa dulu saya sebut yang dah meninggal lah, tapi dia membawa ajaran yang salah, yang Arkam, pengarasas Arkam itu. Dia tulis satu risalah dia. Masa tu kan kita masih lagi di
Saya masih lagi di Jordan belajar. Dia risalah di bumi Syam. Allah itu besar, tapi Allah tidak menjadi besar jika tidak dibesarkan oleh Abuya. Kan masalah tu. Mungkin maksud dia Abuya tu telah membesarkan, kita tak tahu maksud dia. Tapi Allah tak memerlukan kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tak perlu kita. Allah redha, tapi Allah redha. Allah redha daripada kita 3 benda. Salah satu yang saya dah sebut dalam banyak kuliah yang lalu, bagi yang baru datang, ada beza dalam agama perkataan redha dan izin. Ada beza antara perkataan redha dan perkataan izin. Apa yang Allah tidak izin tidak akan berlaku. Apa yang Allah izin, dia akan berlaku. Apa yang Allah redha bukan semestinya berlaku jika dia tidak izin. Bukan semua yang Allah redha itu Allah izinkan berlaku. Dan bukan semua yang Allah izin, Allah redha ia berlaku. Dan ini menjawab kekeliruan setengah orang yang mempersendakan nama Allah Azza wa Jal apabila dia bercakap tentang zat Allah Azza wa Jal ataupun hubungan Allah dengan makhluk. Bagaimana Allah Ta'ala menguruskan hamba-hambanya. Allah tak redha kita mensyirikkannya. Dia tak redha. Dalam hadis ini kata, fayarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Dia redha kepada kamu supaya kamu mengabdikan diri kepadanya dan kamu jangan syirikkan dia dengan apa-apa. Tapi syirik berlaku dengan izin Allah. Fir'aun tidak akan mungkin boleh menentang Allah Azza wa Jal, mengisytiharkan aku sebagai ana rabbukumul a'la, Tuhan aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi, jika Allah tak izinkan dia boleh bercakap, jika Allah tak izinkan ia boleh bergerak. Orang yang bermaksiat tidak mungkin boleh bermaksiat jika Allah tidak izinkan pergerakannya. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Tapi apa yang Allah izin belum tentu dia redha. Belum tentu ia redha. Apa yang Allah redha belum tentu dia izin. Allah redha, Allah suka kita pergi haji, tapi kita dah pohon berapa tahun dah, kita belum lagi dapat. Dia belum izin kita pergi, tapi dia redha perbuatan itu. Dia redha. Apa yang Allah izinkan berlaku. Saya dulu buat contoh mudah untuk dipahami oleh orang awam. Allah Ta'ala walahul mathalul a'la. Allah tak boleh dibandingkan. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak ada siapa yang apapun yang sama dengan Allah. Tapi nak fahamkan dalam kehidupan manusia, ada benda yang kita izin, kita tak redha. Kita kadang-kadang anak kita minta satu benda, kita tak suka, duk minta juga, kita bagi kat dia. Dia minta kita nak pakai kereta, kita tak sah lah, baru ya dapat lesen, tak boleh kawan malam ni semua keluar, ayah orang lain semua bagi, pasal apa ayah tak bagi? Kita pun lemah nak buat kerja tak boleh, dia duk, kita tak ambil, nah ambil kunci pergi. Dia habang kat mak dia, ayah bagi. Memang ayah bagi pun, tapi redha tak? Tak redha. Tak redha. Allah buat peraturan dalam alam ini. Allah buat peraturan dalam alam ini. Dia benarkan manusia jadi kufur, dan dia juga
Dia izinkan kekufuran berlaku, dia izinkan juga tauhid berlaku. Dia izinkan ibadah berlaku, dia juga izinkan maksiat berlaku. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Sama ada orang nak jadi syukur ataupun nak jadi kufur. Kami tunjukkan dua jalan. Siapa pilih jalan kufur, dia jalan. Tapi kita kena tahu kalau Allah tak izin. Dia kata dah Allah izin kat dia, kita kata Allah izin, tapi Allah tak redha. Dia kata pasal apa? Hang duk minta tak dapat. Tak, Allah redha benda tu, tapi Allah tak bagi lagi kat aku. Dia atas hikmah yang dia saja tahu. Apa yang Allah redha dan kita pun nak buat, tapi Allah tak izin, kita tak berdosa. Kita nak pergi Mekah, Allah pun suka hamba dia pergi buat haji, tapi keadaan tertentu orang lain lagi nak pergi, berapa juta lagi manusia duk tunggu kota tak habis lagi, 900,000 apa kata kota dalam list. Kita pun dalam waiting list, tak dapat lagi pergi. Niat kita yang baik, Allah Ta'ala bagi pahala untuk kita. Allah redha. Kita tak mampu pasal dia tak izin. Kita bawa kereta, kita jaga elok-elok keselamatan kita, kita nak pergi kerja. Kita bukan nak pergi bunuh diri. Orang langgar kereta kita mati di luar kawalan kita. Dan dia pun tak boleh langgar kita kalau Allah Ta'ala tak izin. Tapi dia memang bawa, memang celupak macam itu, dia langgar kita. Allah tak redha cara dia bawa. Dia langgar kita. Kita tak langgar dia, kita duduk pada jalan kita, betul kita. Allah redha cara kita bawa, tapi dia tak izinkan keselamatan berlaku disebabkan hikmah perjalanan alam ni. Kerana alam ni bukan kita seorang yang hidup, orang lain pun hidup juga. Dan peraturan Allah, alam ni Allah bagi kebebasan pada hak-hak yang tertentu pada hamba-hambanya. Maka kita pun terlibat dalam kemalangan, patah kaki kita kalau sengaja kita, atau mati kita sengaja bunuh diri, hukum dosa besar. Tapi bunuh naik kereta orang lain langgar, kita tak bunuh diri dapat pahala, kerana kita pergi dalam perjalanan mencari rezeki. Allah redha, tapi ia tidak izin berlaku. Hadis ini bercakap soal redha, bukan soal izin. Allah redha supaya kamu mengabdikan diri kepadanya dan kamu jangan mensyirikkannya dengan sesuatu. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, supaya kamu berpegang dengan tali Allah keseluruhannya. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Allah kata Allah suruh kamu pegang dengan tali Allah. Tali Allah, habl, tali. Tali ni ialah lambang kepada benda yang ikat orang. Kita nak ikat orang, kita ikat dengan tali. Sebab itu orang Melayu ada perkataan tali. Tali pertunangan tu ya? Ada? Kalau saya mereka perkataan tu. Tali pertunangan umpamanya tanda ikat. Ikatan, tanda satu benda yang kita ikat. Tali mewakili mitsaq. Tali bermaksud sesuatu yang diikat, supaya kita anta'tasimu bihablillah, kamu berpegang dengan perjanjian kamu dengan Allah. Apa yang Allah perintah pada kamu, dan perjanjian itu ada antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah di dalam Al-Quran. Wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah. Jangan kamu pecah belah, tapi setelah kamu berpegang dengan tali Allah. Tapi kalau ada orang nak pegang dengan tali Allah, ada orang tak mau pegang dengan tali Allah, manusia akan berpecah belah. Berpecah belah maksudnya dia bergaduh dan bermusuh. Agama tak larang manusia berbeza pendapat, kerana beza pendapat biasa. Kalau tak beza pendapat, kacau kita.
Orang kata tak boleh dalam negara ni kerana satu pendapat sahaja. Berbeza pendapat bukan budaya kita. Kacau kalau ada orang kata macam tu. Sebaik tak ada orang kata lah kan. Tak mungkin. Manusia kena berbeza pendapat. Hatta di kalangan sahabat berbeza pendapat. Tapi mereka tidak semesti berpecah. Apa yang berlaku antara Ali dan Muawiyah itu berpecah kerana berperang. Dan kita tak gembira. Dan mereka itu juga bukan pilihan mereka. Apa yang berlaku antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dan Talhah, antara Ali dan Zubair yang berperang, kita tak gembira. Ia satu sejarah pahit yang kita warisi mazhab munculnya Syiah dan seumpamanya. Ahli sunnah sanjung sahabat, tapi ahli sunnah jaga lidah dia. Dia tak mau, pasal dia tak mau berpecah daripada para sahabat. Kita boleh berbeza dengan sahabat. Saya ajak para pelajar ni, ada sebagian pelajar hadis, saya sebut baru ni mereka dulu. Kita berbeza. Kalau kita tak berbeza dengan sahabat, kadang-kadang kita jadi susah juga. Bukan kita berbeza dengan semua sahabat. Kadang-kadang kita pilih sebahagian pendapat sahabat, kita tinggal sebahagian pendapat sahabat yang lain. Hatta kenyataan sahabat. Umpamanya, saya sebut contoh yang biasa. Umpamanya, dalam hadis Bukhari, daripada Ibnu Abbas kata, tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Nabi berkahwin dengan Maimunah, isteri dia, dalam keadaan Maimunah bintul Harith, isteri dia, dalam keadaan baginda itu muhrim, berihram. Sedangkan kita tahu Nabi larang orang yang berihram ni menikah. Dia menikah yankih pun tak boleh, yunkih pun tak boleh. Dia menikah pun tak boleh, dia pergi menikahkan orang pun tak boleh, dia minang pun tak boleh. Ibnu Abbas kata Nabi kahwin dengan mak saudara dia Maimunah dalam keadaan Nabi itu duk ihram, haram haji. Kita tentu susah. Tapi bila hadis itu dalam Bukhari. Tapi bila kita tengok riwayat sahabat yang lain, seperti Abu Rafi', dia kata tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa halal. Wa kuntu ar-rasula fima bainihima. Nabi berkahwin dengan Maimunah dalam keadaan dia halal, dia tidak dalam keadaan ihram. Akulah yang jadi wakil utusan antara mereka berdua. Urusan minang, urusan kahwin, aku jadi. Kata Abu Rafi'. Ulama hadis sebut, saya ajak di bawah ni, bab ni sebagai bab al-waham, waham rawi. Rawi waham, rawi keliru. Walaupun dia Ibnu Abbas, tapi dia bashar, dia manusia, dia boleh keliru. Walaupun ada dalam Sahih Bukhari. Bukan hadis palsu, tak palsu. Memang Ibnu Abbas kata pun. Yang palsu ni dia tak kata, orang kata dia kata, memang dia kata. Tapi inti yang dia kata tu mungkin dia keliru. Dia muda lagi masa tu, tak sampai 10 tahun. Sedangkan Abu Rafi' dia sendiri yang involve, dia sendiri yang terlibat. Tentu cakap dia lebih kuat untuk dipakai. Ibnu Abbas pun tak bohong, tapi dia keliru. Mungkin dia teringat masa tu dia kecil dekat-dekat dengan haji ke apa, lalu dia perasan macam dalam keadaan Nabi berihram. Tapi kita ada riwayat yang lain, sahabat lain kata tak betul tu. Bahkan ada riwayat Ibn Hibban riwayatkan, Syu'aib Ar-Naud menyebut ia sebagai sahih. Maimunah sendiri menyatakan tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Nabi kahwin dalam keadaan halal, Nabi tidak berihram.
sekalipun besar Ibn Abbas, tetapi kesilapan boleh berlaku. Kesilapan boleh berlaku. Ulama hadis kritik riwayat itu. Kritik riwayat itu. Sebab ada dua pendapat yang dikeluarkan. Bukan pendapat, ada dua kenyataan yang dikeluarkan. Bercanggah kenyataan tu. Beza, satu kata dalam ihram, satu kata di luar ihram. Ni besar ni. Ihram ada pantang larang ni. Berbeza pendapat, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang masalah apabila dalam Bukhari ada lagi beberapa contoh hadis yang lain. Termasuk hadis yang An-Nawawi sebut dengan sepakat, dengan ijma' tidak benar, iaitu apabila isteri-isteri Nabi SAW tanya Nabi, ayyuna asra'u bika luhuqan, mana di kalangan kami yang paling cepat untuk mengikuti Nabi selepas Nabi wafat nanti. Dalam riwayat Bukhari, Nabi kata, atwalukun yadan, siapa di kalangan kamu yang tangan dia paling panjang? Kata Aisyah, maka kami pakai lawan ukuk tangan kami. La riwayat Bukhari kata yang paling panjang didapati ialah tangan Saudah binti Zam'ah. Maka Saudah binti Zam'ah lah yang Nabi maksudkan. Tapi bila kita tengok, kata Nawawi, ni dalam riwayat Bukhari disebut Saudah binti Zam'ah. Tapi dalam hadis lain selain diriwayatkan oleh Bukhari, dia tidak sebut Saudah, dia sebut Zainab binti Jahsh. Kalau kita tengok pada realiti, yang mati, yang wafat di kalangan isteri Nabi selepas Nabi tak ada ialah Zainab binti Jahsh, masa zaman Khalifah Umar bin Khattab. Saudah binti Zam'ah wafat masa zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi hadis Bukhari sebut Saudah, sedangkan hakikatnya siapa? Zainab. Di dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim kata, Aisyah kata, bila kami ramai-ramai isteri Nabi kumpul, kami pakai lawan ukuk tangan kami. Kami ingat maksud panjang tangan tu tangan panjang sungguh. Rupanya maksud tangan panjang itu ialah orang yang selalu bersedekah. Dan orang yang selalu bersedekah di kalangan isteri Nabi ialah Zainab. Kerana Zainab ni dia ada industri kecil dia sendiri. Dia menjahit, dia buat, dia selalu sedekah duit dia. Zainab seorang wanita yang kecil orang dia. Tangan dia tentu tak panjang, tapi dia meninggal dulu. Walaupun hadis Bukhari kata Saudah, tapi ulama tarjih hadis-hadis lain daripada Bukhari yang menyebut bukan Saudah tetapi Zainab. Itu dalam Bukhari, tak ada masalah. Kok ada orang terkejut, kacau ni nak lawan Sahih Bukhari? Tak ada. Kes lama. Ulama sebut itu adalah fakta. Berbeza tak apa. Ada orang nak beza dengan pendapat, ada tak ada masalah. Hatta kepada benda yang macam tu pun. Saya nak tahu contoh lah, pasal contoh dalam hadis. Berperang cerita lain, bergaduh cerita lain. Kita jangan kata kita tak boleh ada pandangan yang berbeza. Yang ni kacau lah. Kita ada banyak mazhab. Kerana banyak mazhab, kita ada banyak pandangan-pandangan. Dan kita boleh memilih pandangan. Hatta Bukhari dianggap kitab yang paling sahih atas muka bumi selepas Quran. Tapi dalam kes tadi umpamanya, ulama kata riwayat lain lebih kukuh. Berlaku waham, berlaku keliru. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Allah kata, Nabi kata Allah suka kita berpegang dengan talinya dan jangan berpecah belah. Saya baca cerita Genghis Khan. Tu Genghis Khan. Tuan-tuan kenal?
Saya tak kenal, tak nak jumpa. Genghis Khan, dia Genghis Khan ni terkenal lah kan sebagai apa? Keturunan apa? Ha? Mongol, orang Mongolia. Dia lebih terkenal daripada Tan Tuya. Dia. Genghis Khan satu hari dia katanya dia pergi apa? Keluar pergi memburu. Dan Genghis Khan ni bila dia memburu, dia bawa burung lang. Kan kita tengok Mongol kan, dia pun terkenal dengan kepakaran. Dia pun bawa falcon, burung lang jenis sambang. Jadi dia bawa orang lain, dia kepala lah kan. Yang lain tu pergi bawa panah semua, dia bawa burung lah, burung lang. Bila dia keluar, tak berjaya dapat apa-apa binatang buruan. Sekali pun dia guna burung, dia tak jumpa. Jadi dia pun rasa malu. Member-member dia lain pun tak jumpa. Dia perlu cari di hutan. Dia boring. Dia patah balik. Pergi balik pada camp dia seorang-seorang. Yang member duduk lautan tak balik-balik. Lama. Sehingga dia pun dahaga. Cari ayak tak ada. Cari mata ayak tak ada. Nak minum, kawan-kawan pun tak balik lagi. Dan katanya kononnya riwayat apa Mongoliat ke Israeliat. Katanya Genghis Khan suka bawa apa nama gelas perak bersama dengannya. Jadi dia pun jalan-jalan, tiba-tiba jumpa satu mata ayak kecil. Dia pun keluar gelas dia tu, apa cawan dia, orang utara panggil kolek lah kan. Dia pun keluar cawan dia yang perak tu, tak ada ayak tu sikit dahaga. Dapat gaya nak penuh ayak. Gaya dia nak minum, burung lang tu dia serang dia. Burung hak dia belah tu, sambak cawan tu, tumpah ayak. Dia marah, ha? Dah lah ayak sikit, kawan duk dahaga. Dia tengok burung dia terbang pergi sana. Pasal tuan-tuan, bangsa Mongol ni bangsa yang sampai hari ni mereka mewarisi kepandaian main burung ni. Burung lang ni. Falcon ni, dia memang pandai, dia pandai. Lepas tu dia tak ada lagi sikit lagi. Gaya nak penuh, gaya nak minum, burung tu serang lagi. Tumpah lagi. Dia kata ni sudah khianat burung dia belah ni. Burung yang paling baik. Ya orang semua tahu kata dia ada burung ni buat nanya kat dia 2 kali. Dia kata kalau orang lain nampak burung ni buat ni kat dia, tentu dia akan malu. Selekeh dia, burung yang dia jaga, burung orang lain tak pernah khianat kat dia macam tu. Burung dia sebagai ketua medan perang yang terkenal, boleh buat macam tu kat dia. Dia tadah lagi, dia cabut pedang dia tu. Kali ni dia tak kira. Mata dia tengok. Dia kalau burung tu mai dah rapat, dia akan bagi. Kali ni dia bunuh. Lepas pada tu, burung tu, dia tadah lagi burung tu main, burung tu serang lagi. Bagi bila serang kali yang kedua, kali yang ketiga, dia tengok burung tu dekat, dia pandai lah kan. Dia cantas burung tu, terbelah dua burung, mati. Puas hati dah. Sedih juga dia. Pasal ni burung kesayangan yang pandai memburu dan macam-macam. Dia pun bangkit, pergi cari tempat ayak naik sikit, cari tempat punca ayak yang banyak sikit, dia nak minum.
Dia tengok-tengok kat punca ayak tu ada ayak dah, tapi ada ular yang paling berbisa mati dalam tu. Jadi barulah dia faham pasal apa burung dia tadi serang dia. Lalu dikatakan Allah dalam riwayat Mongoliat, dia pun buat satu patung burung. Patung burung tu dia tulis di sebelah sayap dia tu bahawa kawan ini sekali dia dah jadi kawan, dia akan jadi kawan sehingga bila-bila. Kan? Dalam kes dia lah kan. Kawan ni bila dah jadi kawan, dia akan jadi kawan. He continues to be your friend. Dia akan sentiasa jadi kawan. Dia engrave, dia ukir pada sebelah lagi sayap yang satu lagi, mana-mana tindakan yang dibuat dalam keadaan marah ialah tindakan yang akan berlaku silap. Jadi sebelah sayap habaq pasal kawan, sebelah sayap lagi dia kata tentang. Itu bukan hadis lah, itu Mongoliat. Okey, balik pada hadis ni. Dalam riwayat Ibn Hibban ditambah perkataan wa an tunasahu man wallahu Allahu amrakum, wa an tunasahu man wallahu Allahu amrakum. Ni riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi dalam riwayat Imam Malik dan riwayat juga Ibn Hibban ditambah perkataan bahawasanya Imam Malik dalam Muwatta, Allah redha supaya kamu berpegang pada talinya, jangan berpecah belah, dan kamu hendaklah menasihati orang-orang yang mana Allah jadikan dia menguasai urusan kamu. Allah suka kita nasihat. Dia ada beberapa benda. Pertama, ada benda nasihat. Nasihat masuk kita bagi pandangan dah. Ada benda kita larang, halang. Mungkin kita tak nasihat satu orang, tapi kita halang. Kita tengok satu orang nak bunuh orang lain, kita halang dia. Kita bukan kerana kita nak nasihat dah, tapi kita takut orang lain kena zalim. Yang tu kita amar ma'ruf dan nahi munkar secara umum. Dalam amar ma'ruf nahi munkar tu kemungkinan nasihat. Tapi bukan semua amar ma'ruf nahi munkar itu nasihat. Bukan semua amar ma'ruf nahi munkar itu nasihat. Mungkin kita pergi cakap kepada pemerintah dengan cakapan supaya dia taat kepada Allah. Macam mana Nabi Musa alaihi salam pergi kepada Firaun pada peringkat awal. Tapi kemudian Nabi Musa berlawan dengan Firaun di tempat awam, pertandingan sabar mencabar antara ilmu sihir dan ilmu mukjizat Musa. Itu pertandingan terbuka, public space, di tempat yang terbuka. Tapi sebelum itu Nabi Musa pergi cakap elok-elok. Allah kata idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu wahai Musa dan Harun, pergilah kepada Firaun, dia itu tagha, dia melampaui batas, dan cakaplah kepadanya dengan perkataan yang baik, dengan layyinan, yang lunak, mudah-mudahan dia ingat dan dia takut. Sebahagian para ulama sebut, kalau Firaun yang menyebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi, Tuhan kata pi cakap bagi lunak-lunak kat dia, tak kalah kepada orang yang sebut subhana rabbiyal a'la, nak pi cakap kasar-kasar. Kalau Firaun yang kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, dia mengaku Tuhan, Tuhan kata cakap elok dah. Ini pusingan pertama, pi habaq elok dah. Kalau kita jumpa orang hak duk semayang dah, duk kata subhana rabbiyal a'la, tak pernah kata ana rabbukumul a'la, tak pernah dia kata aku Tuhan kamu yang maha tinggi, dia tak pernah kata. Bahkan dia kata subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kalau Firaun tu pun kita, Nabi Musa cakap elok-elok,
Setakat orang hak kata subhana rabbil a'la lebih patut cakap elok-elok lah. Nak bahas, nak tegas, tapi tak ada maki dalam dakwah. Tegas, bantah, semua boleh. Tapi maki orang tak boleh. Naik atas pentas, maki orang tak boleh. Sebut keturunan orang, sebut hidung dia, sebut kepala botak dia, sebut tok nenek dia, yang tak ada kaitan dengan urusan pentadbiran dan pemerintahan. Nak bahas, boleh bahas di parlimen, boleh juga bahas dalam pilihan raya, boleh juga kritik dalam akhbar, terutama apabila pandangan itu telah keluar menjadi pandangan umum, diketahui umum dan memberikan kesan pada umum, maka kita kena bagi tahu pada umum tak betul pandangan itu, sekalipun datang daripada pemerintah ataupun benda tu yang membabitkan kepentingan umum, tapi tak boleh maki orang. Apatah lagi masa maki pakai lebay pula, gos reban lagi kat atas, ekor duk belah ni pula. Saya tak okey, bangkang okey. Nak lawan dialog terbuka pun okey. Musa dan Firaun pun terbuka. Tapi tak perlu maki orang. Siapa nak maki orang? Dengar pun tak syok. Tuan-tuan tengok apa Obama dengan Mitt Romney kan cakap, orang ni cakap hujah negara kita akan buat macam tu. Macam mana boleh? Bukan budaya kita. Orang takut tu, orang rasa takut, rakyat dia jadi takut sebab tak boleh lagi berpecah. Memang berpecah dah. Itu tak berpecah kalau kita ada adab. Kita nak tahu apa yang idea yang ada dalam kepala hang. Apa yang ada dalam kepala dia. Apa benda yang dia nak cadang dan apa orang ni nak cadang, dia cakap. Kita dengar lah. Oh, kita kata cadangan dia bagus. Tengok Ed Miliband cakap dalam Manchester punya conference Labour Party, idea yang bagus. Saya bukan sokong dia. Semalam tengok David Cameron pun cakap, dia petikai Perdana Menteri, dia bagi pandangan, dia jawab, dia bagi tahu semua satu UK boleh tengok idea Ed Miliband. Idea dia apa? Lepas tu Perdana Menteri pula boleh jawab dia, David Cameron, orang juga boleh tengok idea dia apa. Lepas tu orang pandai pilih. Tak kisah pilih apa pun. Boleh kita buat tu. Wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan Allah Ta'ala benci qila wa qal. Qila wa qal ni nak kata apa? Apa dia terjemah dalam bahasa Indonesia tu? Kasai nak terjemah dia, qila dikatakan, wa qala dan kata. Maksudnya cakap benda yang tak pasti. Qila wa qal Arab kata. Benda yang irrelevant talk. Benda yang tak sesu, kadang-kadang benda yang kita cakap kita tak ada asas. Orang kata hak orang kata tu kita jadikan hujah. Terutama banyak benda dalam agama. Kata Allah, hadis tak silap aku dalam Quran lah. Jangan main tu. Duk main tak silap. Kalau hang silap, tak silap aku Nabi kata, dia boleh apa tu tak silap?
Tak silap betul ya. Dia kata tu, dia kata tak silap aku. Ini benda ulama-ulama hadis, benda yang membabitkan hadis Nabi, kita tak boleh. Kita kena tegas dalam hal ni. Kalau tidak kacau kita. Tidak kacau. Habis ketulinan agama. Ulama-ulama sirah ni, bila kita baca kitab sirah, dia kadang-kadang dia ringan sikit tentang cerita Nabi ni. Pasal dia bila sirah, dia nak bagi jadi semua episod sirah tu ada. Hari pertama, kedua, ketiga, semua nak isi. Kadang-kadang riwayat yang dhaif dia bawa juga. Yang tak kuat dia bawa juga. Dan kita hak tak kuat tu kadang-kadang kita tonjolkan. Saya sebut pada pelajar-pelajar, tunjukkan. Burung merpati buat sarang di depan apa? Di depan gua, bertelur, ada sarang labah-labah, macam-macam lagi. Benda-benda yang tidak begitu kuat riwayat tu, sampai dijadikan lambang ma'al hijrah dan seumpamanya. Tak apalah nak jadi lambang, ikutlah, tapi tak kuat benda tu. Ada benda yang tak kuat, tak ada masalah. Terutama tentang cerita panglima-panglima Islam, hatta cerita tentang para sahabat yang tidaklah sangat kadang-kadang membabitkan soal-soal yang tidak menjejaskan sahabat, yang tidak menjatuhkan maruah sahabat. Kita akan dapati dalam Fathul Bari, Ibn Hajar ambil sekalipun riwayat Waqidi, riwayat-riwayat yang dianggap dhaif, tak kuat, dia ambil cerita-cerita para sahabat yang mana sekali selagi mana cerita itu tidak menjejaskan dasar-dasar Islam. Tetapi apabila membabitkan pribadi Nabi, kerana dia sumber tasyri', sumber hukum, maka kita kena bertegas dalam hal ni. Qila wa qala, dalam hari-hari tak boleh. Sembang hari-hari, asas-asas yang kita tak pasti. Dia termasuk sebagian ulama hadis sebut, qila wa qala ni jatuh dalam bab tajassus pun sama. Benda yang apa? Kita duk pergi intip orang. Pasal orang, saya satu orang hantar email kat saya. Dia ni perempuan. Dia hantar, dia adu tentang seorang ustaz mana tu. Dia kata, saya dulu dia berhubung dengan saya, dia berhubung. Sekarang ni setelah dia ada anak murid pun semua, dia dah tak mau berhubung dengan saya. Saya ingat, macam mana saya nak sihat dia? Saya ingat doktor, dia ni memang homo. Terus dia buat kesimpulan. Saya hantar habis kat dia, jangan merepet kau sangka kat orang benda. Berapa lama dia hantar? Dia kata memang saya salah, saya sangka. Saya hanya salah sangka. Dia boleh salah sangka hanya kerana orang tak mau kat dia. Dalam dunia ni berapa ratus orang perempuan lagi, ribu perempuan ada. Kalau orang tak mau kat hang, bukan berarti tak mau kat perempuan. Tapi benda sangka. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebut, Umar kata, inna unasan kanu yu'khadhu bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dulunya bila nak diambil tindakan berdasar pada wahyu. Macam mana kita boleh tahu apa nama Abdullah bin Ubay bin Salul and the gangs adalah merupakan orang-orang yang munafik? Wahyu bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, innal wahya qad inqata', wahyu telah terputus. Zaman ni wahyu telah terputus. Wa innama na'khudhul an bima dhahara lana min a'malikum, maka sekarang kami bertindak kepada kamu, kata Umar, masa tu dia khalifah, apa yang zahir daripada amalan kamu. Kami bertindak apa yang zahir daripada amalan kamu. Faman azhara lana khairan aminnahu wa qarabnahu wallahu yuhasibuhu fi sarirati. Siapa yang zahirkan amalan yang baik, kami tengok dia baik, maka kami pun muliakan dia, kami pun
tak kacau dia, amankan dia. Kami pun mungkin lantik dia, kami pun memuliakan dia. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui batin dia, Tuhan mengetahui. Tapi kami kira hak zahir saja. Wa man azhara lana su'an la na'manuhu wa la nusaddiquhu wa in qala inna sariratuhu hasanah. Ini dalam riwayat Bukhari. Siapa yang zahir amalan yang tak baik, kami tak amankan dia, kami tak percaya kat dia, walaupun dia kata niat saya ni, hati saya baik, nampak je pangai tak baik, kami tak pakai. Hak tu urusan dengan Tuhan, kami kira hak zahir. Ini kaedah yang Umar sebut, dan kaedah ini dipakai dalam syarak. Kita hukum apa yang zahir. Dia tampil perkataan yang macam tu, dia tampil ayat yang macam tu, zahirnya jahat, maka dia jahat. Kita tak boleh tahu. Dia kata dia ni walaupun nampak siang-siang mencuri duit orang, malam-malam Allah tahajud tak berhenti. Kacau macam ni. Orang kalau sekiranya niat hubungan dia dengan Allah Ta'ala bagi, insya-Allah akan zahir juga bagus pada akhlak. Kacau Pak, kita tak tahu, kita hukum yang zahir. Maka kita dilarang qila wa qala. Wa kasratu su'al, dan banyak tanya. Wa kasratu su'al ni boleh jadi banyak tanya. Satu lagi boleh jadi banyak meminta. Mungkin tafsiran dia banyak meminta. Yang pertama, satu orang yang suka minta, tak ada satu pasal, dia memang hobi dia minta. Saya tengok sahabat mana abang tahu, kata pengemis ada rumah mewah, wang dawah bantai 15,000. Tak tahulah betul ke tak. Tapi di London kes yang sama. Dia pakai baju tudung, dia bagi tahu mereka daripada negeri Bosnia dan negeri-negeri Balkan yang ditindas, mereka minta dan orang bagi. Masalah negara bukan orang Islam, tapi kalau dia jumpa kita, dia tengok ada janggut, dia boleh agak macam orang Muslim, dia akan dah Assalamualaikum, dia pun minta pada kita duit. Lepas tu dia akan bagi tahu dia susah dalam keadaan apa. Padahal sebagainya tak benar. Dia hobi suka minta. Saya tengok sekali pada bulan puasa, ada yang susah. Kita tak mau zalim semua orang. Tuan-tuan pergi pada bulan Ramadan, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan tengok ada orang-orang kulit hitam yang selalu, bukan kerana kulit dia hitam dia jadi jahat, tak ada. Itu ada hadis palsu yang mengutuk orang kulit hitam. Ini Islam tak ada. Islam tidak resis. Pada zaman dahulu ada hadis palsu yang dibuat hanya nak kutuk orang kulit hitam. Dia kata, Nabi kata, orang Sudan itu, orang kulit gelap itu gelap pada perutnya dan pada kemaluannya. Ya Allah, takkanlah Nabi nak kata macam tu. Tapi dia buat hadis-hadis palsu kerana jenis duduk bila ramai, geng anti geng black, anti geng mat black, anti geng kulit hitam, hak ni anti Melayu, hak ni, dia timbul perkauman. Islam datang nak buang. Bilal ada orang baik. Ada hadis palsu, az-zinjiyu iza ja'a saraq wa iza syab' zana. Orang kulit hitam ni kalau sekiranya lapar mencuri, kalau kenyang berzina. Allah, takkan Nabi nak kata hina kaum macam tu. Ini semua tak benar. Hatta hadis yang kata inni uhibbul arab li'annil arab li'anna lughatul ahli jannah lughatul arab. Sungguhnya aku sayang Arab kerana aku Arab, bahasa ahli syurga bahasa Arab. Wa anna lughatul Quran lughatul Arab, bahasa Quran bahasa. Hadis ini pun dhaif jiddan, sangat dhaif. Tak boleh dijadikan hujah. Berbau perkauman. Nabi berlepas diri daripada isu-isu perkauman yang seperti ini. Dia datang rahmatan lil alamin. Tapi saya nak cerita hak tu. Bila tuan-tuan pergi kat Mekah, tuan-tuan akan tengok bila bulan Ramadan, dia akan bagi orang makan. Mari kereta Mekah Madinah sama.
Mari lori tu daripada peniaga-peniaga ni dia bagi susu free, dan depa akan bagi toke Arab tu dia tak mai. Biasanya akan dia hantar geng-geng Bangla juga lah mai. Bangla ni satu nama yang international. Tak ada perkataan. Saya tak tahu adakah itu bermaksud insulting atau tak, ataupun mencerca ataupun tidak. Pakistan itu Pakistan lah. Tapi kalau kita sebut Paki di negeri orang putih, dia jadi macam kita insult, sebenarnya kita cerca dah sebenarnya. Tapi tak apalah, Bangla di sini okey kot. Okey ya. Okey. Dia suruh Bangla tu dia ambil, dia akan baling macam-macam susu. Kita tengok mereka ni dah dapat dah, ambil lagi sampai dia akan ada karung besar, tanggung sama besar dengan dia tu. Apa saja orang bagi dia ambil tanggung. Kita fikir hang boleh minum habis ke benda ni sehari? Besar pada hang dah yang tanggung tu. Mungkin nak ada kalau nak ada 10 orang pun tak banyak tu, pakat semua nak pergi nak ambil. Agama tak suka. Agama suka bila orang minta kita bagi. Untuk kita dengan Allah Ta'ala, kita tak tahu dia meminta kita bagi. Kita tak tahu, mungkin dia susah. Kita bimbang Allah dengan seringgit tidak memiskinkan kita. Kita bagi kat dia. Dengan seringgit kita bagi kat dia. Mana tahu dia susah sungguh. Sungguh orang kanya kita bagi seringgit ke 50 sen jawab kita dengan Allah Ta'ala. Tapi dia tu dia yang suka meminta. Tak ada pasal suka minta ke orang. Bila benda setengah orang dia suka. Kalau ada lagi peluang boleh minta ke orang, minta. Dan agama tak suka kasratus su'al. Kalau dia orang baca hadis Nabi ni, dia tak ada apa. Benda yang bukan hak kita dah nak kita minta. Tak ada keperluan kita minta pada orang. Nabi larang. Kasratus su'al boleh juga bermaksud suka tanya benda yang tak ada faedah. Benda iftiradi, sebahagian salaf tak suka. Umpamanya soalan, Ustaz, kalau saya pergi ke bulan, dia umur dah 60 tahun dah. Saya nak semayang sujud, saya pakai topeng tu macam mana nak buat? Kata pakcik nak pergi lah, hak ada pun hak tak boleh nak mendapat, nak naik pakai alat tu dulu. Tak payah. Kalau anak saya dia nak pergi bulan, tak apalah, dia duduk saja. Mayang pun bukan kerap sangat, tiba-tiba fikir mayang di bulan. Tanya soalan tak ada faedah. Kalau benda hak dia boleh buat, tak apa. Juga boleh bermaksud kasratus su'al, boleh maksud mungkin. Wa idha'atul mal, dan dilarang, tadi dilarang untuk kita banyak tanya banyak. Boleh jadi kasratus su'al tu, misalnya kata dua tadi, suka meminta. Boleh jadi juga orang tu suka tanya benda yang Al-Quran kata wala tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya benda-benda, sesuatu benda-benda yang apabila zahir pada kamu maka dia menyusahkan kamu. Bani Israel suka tanya benda tu. Lembu nak Allah Ta'ala suruh sembelih ni warna apa? Orang dah habang dah, dia tanya lagi. Sampai lembu tu tak ada melainkan sekok tu ya. Padahal kata Allah suruh, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah suruh kamu sembelih lembu, sembelih. Ambil cari lembu sembelih. Dia tanya jenis, dia tanya warna, sampai susah. Ibn Taymiyah sebut hal yang sama. Bila Allah Ta'ala suruh fatayammamu sa'idan thayyibah, tayammum daripada debu yang baik. Tayammum, mana debu? Tak payah duk tanya debu ni jenis tanah liat ke, nak kena tapih dulu ke. Tak payah, tang mana ada debu tayammum lah. Dia tak habang tu okey dah tu. Tengok atas almari ni, saya jumpa debu ada atas almari, boleh ke? Kau nak kena debu pergi tengah padang pasir? Benda tak menasabah, tak payah tanya. Kau kalau dah ambil debu tu, tak berapa halus debu tu, nak kena tapih ayak dah, cari halus sekali. Cari tapih lebih susah dari cari ayak. Kalau Allah Ta'ala nak suruh kita pergi cari tapih, lebih baik suruh kita pergi cari ayak, pergi jumpa. Ingat senang tapih mata halus tu nak pergi cari tengah padang pasir. Kita kasratus su'al, tanya.
fiqh iftiradi. Sebab tu salaf suka benda yang mudah dalam fiqh. Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtaru aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilihan dalam satu benda, melainkan dia pilih benda yang paling mudah, kata Aisyah dan riwayat Muslim. Malam yakun isman, selagi mana dia bukan dosa. Ada dua pendapat yang paling mudah, kedua-duanya tak ada dalil yang jelas, kedua-duanya sama saja. Ambil yang mudah. Agama itu mudah. Inna dina yusr. Agama itu mudah. Orang musafir dengan kita sembahyang Allahu Akbar, kita qasar, dia pun qasar belakang kita zuhur. Lepas zuhur kita qasar, kita kata ya kita bangun buat asar sekali. Lah, awak tak habaq tadi, saya tak ada nak niat masa pusingan awal tu, jadi tak. Ya akhi, buat je ya akhi, ente niat sekarang. Nabi semasa musafir, apabila dia solat, sahabat pun solat di belakang dia, kemudian dia bangun, dia jamakkan solat, sahabat juga jamak. Mereka tak pernah tanya, mereka tak kata Rasulullah kami tak sempat, tak tahu kata Rasulullah nak buat tadi. Buat je, agama benarkan. Tak boleh. Lepas tu nak kereta kita nak terus, dia nak kena berhenti tengah jalan. Ya akhi, agama Allah Ta'ala hantar agama. Tuhan bukan mahu supaya kita susah. Allah mahu supaya kita zahirkan kita taat kat dia, kita nak patuh kat dia. Tapi dia bukan nak dera kita. Bukan kata kok kita mayang 4 hari ni Allah Ta'ala jadi power lebih, mayang 2 power korang. Tak. Bila musafir, Nabi qasar. Nak qasar pun saya naik kereta Mercedes ni sedap ni, takkan nak kena qasar, tak letih, bukan nak untak. Akhi, sedekah Tuhan bagi, Syekh, naik. Nabi telah buat benda ni. Ada orang kasratus su'al wa idha'atil mal, dan membazir harta. Belanja hak ni yang Imam Nawawi nak pun. Belanja pada benda yang tak kena tempat. Belanja tak apa. Membazir. Quran saya sebut banyak kali, puluh kali ya. Quran ni tak pernah kata orang saudara syaitan, melainkan hak yang membazir. Orang berzina dia tak kata saudara syaitan. Orang berzina memang amalan syaitan, tapi dia tak kata saudara syaitan. Minum arak min amali syaitan, dia kata jangan buat, itu amalan syaitan. Allah tak bagi kita buat, dia kata khutuwatu syayatin, jalan-jalan syaitan. Tapi dia kata innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang membazir saudara syaitan. Dia tu jadi saudara terus. Hak lain setakat jadi pengikut, jadi pak turut. Hak ni jadi adik beradik. Oh kacau. Membazir ni. Kerana bila kita membazir, dia ada beberapa benda. Membazir ni biasanya terbit daripada takabur. Pasal siapa yang hampir beli mahal macam tu? Hang kena tengoklah standard aku macam mana. Kalau kita nak beli kereta yang mahal kerana benda tu sedap, kita naik, tak apa. Sahabat pun tanya, ar-rajulu yuhibbu saubuhu hasanah wa na'lahu hasanah. Wahai Rasulullah, seorang yang suka bajunya cantik, kasutnya. Nabi kata innallaha jamil yuhibbul jamaah. Allah Ta'ala cantik dan suka kecantikan. Tapi takabur itu batarul haq wa ghamdun nas, tolak kebenaran, hina orang lain. Bila kita membazir, akan ada orang lain yang suffer. Ni Super Magnic hantar gambar apa saya sebut nama dia duk ambil rakamannya supaya rakaman dia, nama dia masuklah rakaman ni. Gambar apa, satu orang buat bendera Malaysia sebesar-besarnya guna berat warna. Hak satu lagi dia mencuri, dia abang kata saya tak ada duit nak makan nasi. Macam itulah bila kita sebenarnya tak ada makanan free atas dunia ni.
Hak free tu ada orang lain bayar. Hari ni kuntung makan free. Free hang lah, tapi orang lain bayar. Mana ada makan free? Mesti ada pihak kena bertanggung benda tu. Bila kita membazir, kita tak ada keinsafan. Orang lain suffer, orang lain tanggung susah. Dan kita kena tahu benda saya selalu sebut contoh yang common lah. Orang kadang-kadang benda yang tak perlu, kad jemputan apa perkahwinan, tak apalah nak kad cantik, tapi kad sampai harga RM15 sekeping. 10 orang berapa? 1000 orang. Oh, benda tu tak apalah kot orang nak simpan kenangan, wallahualam, tapi bagi saya membazir lah. Kad RM1 2 pun orang ingat dah, orang mai lah. Tak salah kalau kita nak buat kenduri berapa juta pun, tapi hendaklah duit kita, dan kita memang bagi makan orang. Tapi kalau kita guna duit orang, pertama salah. Dan kalau kita membazir benda yang kita belanjakan, benda yang tak ada satu faedah. Agama larang. Saya tak pernah kata haram budak-budak main bunga api, itu keseronokan. Tapi kalau orang nak tembak main sampai 10,000 yang dia tak belanja pada jalan yang kebaikan sebanyak tu, itu membazir. Agama larang idha'atul mal. Idha'atul mal. Dan mudah-mudahan bila kita belajar hadis Nabi SAW, kita jaga-jaga dalam perkara yang seperti ini. Allah. Oh, terpanjang. Saya nak kena pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan, ada soalan cepat-cepat. Ada soalan? Soalan ni banyak. Apa pendirian doktor tentang akidah Syekh Ahmad Didat? Tuan-tuan, Muslim, dia telah sumbang apa yang kita tak buat. Akidah yang sah. Dia mentauhidkan Allah dan menafikan syirik. Mungkin ada beberapa pandangan yang dia bahaskan, mungkin kita rasa, mungkin ada pendapat lain yang boleh diterima. Itu soal pandangan, perbezaan pendapat di kalangan ulama. Hatta Imam Nawawi yang kita belajar ni, dia orang hadis, tapi dalam sebahagian pendapat dia cenderung dalam masalah akidah, dia cenderung kepada Asy'ariyah. Dia terima pendapat-pendapat yang disebut oleh ahli kalam. Dia takwil beberapa sifat Tuhan. Ibn Hajar mentakwilkan sifat tangan. Kita tak boleh kerana satu dua kes tu nak kata orang ni terkeluar daripada manhaj akidah yang sahih. Ini kemelampauan. Kita kata dia telah berijtihad dalam masalah itu. Masalah itu terdedah kepada beberapa pendapat. Seorang boleh memilih beberapa pendapat yang dia rasakan lebih rajih. Allah Ta'ala maha mengetahui seorang. Dia balik kepada Allah Ta'ala. Tuhan telah ampun orang yang telah suruh dirinya dibakar kerana dia tak kenal Allah Ta'ala. Suruh anak-anak dia bakar dia. Anak-anak bakar dia sehingga jadi abu, dan campak abu dia di laut, di daratan. Allah Ta'ala himpun dia. Allah Ta'ala tanya, ma hamalaka ala ma sana'ta ya abdi, apa yang menyebabkan kau buat begitu wahai hambaku? Dia takhawfan min azabika ya Rabb, takut pada azabmu wahai Tuhan. Dia kata kat anak dia, in adrakani rabbi la a'lamu ma yaf'alu bi. Kalau Tuhan dapat tangkap aku tak tahulah dia buat apa kat aku. Dia ingat Tuhan tak boleh tangkap dia. Dia suruh anak dia bakar dia. Allah Ta'ala himpun dia. Dia kata, kenapa Allah Ta'ala kata hang buat macam ni? Dia kata, aku takut ke azab. Allah kata, ghafartuka ya abdi, aku ampun kau wahai hamba. Tuhan ampun dia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, macam mana Tuhan ampun dia? Dia ada masalah besar lah akidah. Pertama, dia masalah kudrat Tuhan. Dia ingat Tuhan tak boleh tangkap dia.
Kedua, dia ada salah dengan Tuhan banyak. Dia akidah yang tak betul. Tapi kata bin Taimiyah, kerana dia tak ada siapa habaq ke dia hak betul itu, Tuhan ampun dia. Ramai di kalangan para ulama mungkin mereka telah dengar hujah yang berbagai-bagai, tetapi tidak mereka tak satisfied. Mereka tak puas hati dengan hujah tu. Mereka pilih pendapat yang mereka rasa lebih kuat. Allah Ta'ala yang maha mengetahui di atas pilihan mereka di sisi Allah. Kita menghukum dengan orang kata Al-Imam Zahabi, jika semua orang hendak kita perincikan kesalahan dia, tidak akan selamat mana-mana ulama hadis, tidak Ibn Mandah dan tidak selain daripadanya. Minta penjelasan tentang diet Rasulullah banyak tersebar dalam internet. Contohnya pemakanan yang dilarang, tak boleh makan ikan bercampur dengan daging. Makan daging ikan. Merepek sebagai orang, benar. Ini semua kadang-kadang bila kebelakangan ni orang commercializekan agama. Dia commercializekan barang, dia guna agama. Dia cari hadis-hadis walaupun tak benar, dia tempelkan kepada barang dia. Diet dia lah, apalah. Nabi tak makan apa? Ikan dengan apa? Daging, dan ini semua tidak ada nas yang sahih dalam masalah. Nak rojok siapa benda ni? Rojok pakar kesihatan. Tengok dia kata apa? Pakar kesihatan, bukan pakar penjualan makanan tu, pakar kesihatan. Yang tak ada kepentingan apa dia bagi tahu. Tuan-tuan, research yang dibuat pada zaman ni kita kan boleh percaya sangat. Kalau pakar kopi buat, kalau research tu ditaja oleh syarikat kopi, kopi adalah minuman yang baik untuk otak. Kalau yang ditaja oleh orang lain, syarikat lain, teh apa, kopi berbahaya untuk otak, teh yang terbaik. Macam tu setengah researchers, dan macam itulah juga setengah para agamawan yang menggunakan hadis-hadis Nabi yang seperti ini. Nabi ni jarang makan ikan. Mana ada ikan sangat di Mekah dengan Madinah. Zaman dulu bukan ramai nelayan. Ada dalam riwayat sahabat tangkap ikan paus di laut. Mata dia tu sahabat boleh berdiri dalam ruang mata dia. Maksudnya besar ikan paus tu, bakar tu. Besar pada ikan paus Pirates of Caribbean. Ada soalan lain sebelum saya sambung soalan ni? Soalan yang ni, soalan langsung dah. Tak ada tuan-tuan? Awal lagi tuan-tuan nak baca Yasin dan lagi. Bila bermusafir diperuntukkan solat jamak dan qasar. Bagaimana untuk dilakukan solat jika seorang tu terlepas waktu zuhur dan asar? Macam mana tu? Dia terlepas kenapa? Nak tahu dulu. Kalaulah kerana dia pitam, dia duduk ataupun dia tertidur daripada pukul 12 sampai pukul 8 baru sedap. Lama lah. Itu boleh jadi. Takut dia apa pergi ada operation ke apa, dia berlaku. Untuk itu dia solat apabila dia sedar pada satu qaul. Dalam satu mazhab, pandangan mazhab yang lain, dia kata waktu itu dia tak sedar, maka dia tidak diwajibkan. Tapi Allah Ta'ala a'lam, jumhur menyatakan bila dia sedar dia buat. Tak apalah dia buat selepas Aisyah ke selepas apa, tapi dia gantikan tempat itu. Di situ adanya bab yang dinamakan dengan qada. Walaupun sebahagian kata bukanlah qada, bila dia sedar dia buat. Tapi kalau dia duduk sembang sampai terlepas, tak boleh. Kalau dia naik bas, dah lewat dah, dia semayang atas bas.
Ayat tak ada, dia tayamum. Tak payah dia kata semayang hormat waktu. Dia semayang, solat. Dan orang pergi Mekah ni selalu sangat hormat waktu. Waktu dia kata semayang tu hormat waktu tu tak sah, kena buat balik di bawah. Tu saya selalu ulang. Kalau tak sah, buat apa? Semayang waktu ni dia buat lah. Kalau sah, kenapa nak ulang? Maka apabila dah buat, selesai. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kamu dengan satu benda, datangilah ia dengan kadar yang kamu mampu. Kalau kita dalam keadaan tak sedar apa, kita dimaafkan. Tapi kerana kita tak ada alasan saja kita duduk ralik, kita berdosa kalau kita tidak salat zuhur atau asar. Ada soalan? Ya. Ni pasal anti Mak Didak dengan Zakir Naik ni mai. Saya tahu bukan salah entah, tapi pasal ada geng duk pangat benda ni. Tuan-tuan, Bible ni bukan Bible, dia sebenarnya apa nama? Injil yang diubah. Sebenarnya Bible ni dia tak mewakili Bible, dia tak mewakili Injil. Bible ni dia Biblos. Biblos ni buku kan. Dia bahasa Greek, dia buku. Macam Didak kata, the word Bible is not in Bible. It's not in the Bible. Kataan Bible tu tak ada dalam Bible. Kan? Tapi tak apalah. Ada Saidina Umar sebut dalam riwayat Ahmad tentang apa kata kalau kita baca Taurat Musa ni dan kita ambil apa yang baik. Dan kemudian Nabi SAW marah. Nabi kata, "Lau kana Musa hayyan la yahilla lahu illa ayat tabi'ani." Jika Musa itu masih hidup, tak halal bagi dia melainkan dia kena mengikut aku. Nabi larang atas apa sebab? Pertama, Nabi larang untuk dijadikan itu panduan kerana sudah ada Quran dan sunnah. Nabi juga larang kerana tak mau bagi keliru. Kita kena tahu, Nabi bukan saja larang baca, Nabi larang orang menulis hadis. Nabi hanya benarkan seketika hanya menulis Al-Quran. La taktubu anni ghairal Quran. Jangan kamu tulis daripada aku melainkan Quran. Sehingga kerana Nabi tak mau ada kekeliruan. Kemudian apabila dah selesai keadaan dah ni, Nabi pernah menyuruh uktub li Abi Syah, tulis kepada Abi Syah kerana Abi Syah tak dapat ingat. Surat-surat Nabi bertulis. Abdullah bin Amr dia menghimpunkan tulisan dia ada dalam Musnad Ahmad. Tapi apa yang penting ialah larangan Nabi itu ada konteksnya. Kesnya apa? Golongan sahabat-sahabat kita yang belajar baca Bible hari ini kerana dia nak buat comparative study. Dia nak hujah bahawasanya buku ini menyuruh untuk kamu mengikut yang benar. Quran juga mencabar mereka supaya datangkan Injil mereka, datangkan Taurat mereka supaya mereka buktikan di mana. Dalam kes rejam, Nabi suruh dia bawa mari. Dalam kes zina, Nabi suruh orang Yahudi datangkan Taurat, dia nak tengok. Nabi nak tengok apa Taurat kata. Mereka tutup sebahagiannya. Konteks yang berbeza. Kemudian ada orang kata benda ni salah, depa ni baca Bible Nabi tak benarkan, Nabi tak benarkan baca ni, dan mereka ni akidah tak betul. Saya rasa ada orang gulu lah. Bukan ada orang, memang ada pun. Manusia melampau pada batas. Kita kena tengok konteks. Dia baca untuk apa? Puluhan ribu orang masuk Islam kerana Didak bercakap, kerana Zakir Naik bercakap. Entah Nabi petikai akidah dia. Lebih baiklah banyak lagi mamat tarikat terjun mana yang Nabi petikai akidah dia. Daripada entah dia cari akidah Didak, akidah Zakir Naik, akidah Syakirit, akidah apa? Lim Junsun apa? Wasting time. Kita bazirkan masa.
membahaskan benda yang, dan ada orang memang tak ada, dia kerja duk cari orang hak baik dah. Dia tengok dia ni tengok dia ni kuat sunnah tengok dah sunnah dia tak betul, cari mana orang kuat, dia punya teropong dia cari orang ni lah. Mazhab ni sangat bahaya. Mazhab ini memusnahkan. Dia pengimport main mazhab ni. Mazhab ni telah memusnahkan banyak gerakan sunnah di Timur Tengah. Dengar apa yang Mufti Saudi kata, bahaya benda ni. Dia bukan ada, dia itu saja. Dia kerja nak bahas peribadi-peribadi yang ada kaitan dah dengan sunnah tu. Ini betul-betul tiba-tiba lah. Ini syaitan. Ini kerja syaitan yang menjadikan manusia bermusuh dan benda yang tak ada sebab. Dan jadi syok. Safihul ahlam, orang yang safih, sufahaul ahlam, orang-orang yang selekeh, budak-budak muda yang selekeh, yang cuba yatakhawatun untuk pergi campur dalam urusan-urusan yang besar yang membabitkan akidah para sarjana, sehingga geng ini di Saudi petikaikan Al-Hafiz Ibn Hajar dengan Fathul Bari, petikaikan akidah Nawawi. Pada zaman hidupnya Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin, dia kata jangan petikai akidah Nawawi. Tak apalah, dia ada beberapa benda yang kita tak setuju. Akidah Nawawi salah, akidah Ibn Hajar tak betul. Kacau geng ni. Kue lama kue bahaya. Tak apa, pergi dia. Ya. Hak kawan, hak PKP ke orang tu, Abu Jahal ke pula, tak tahu. Dulu nama Abu ni bagus, nama Abu ni Nabi banyak sahabat Abu Qasim, sahabat banyak Abu Talhah, macam-macam Abu. Lah ni jadi Abu ni jadi tak bagus. Abu Sayyaf, Abu apa? Abu Hamzah. Hak Abu kat Malaysia ni pun pening semua Abu ni. Tak jadi sunnah, jadi fitnah Abu ni. Sampai orang panggil geng Abu. Tu Abu Ahbash tu, hak seorang tu. Ya akhi, benda ni benda berbeza pendapat di kalangan para sarjana. Saya bukan nak bela ustaz berkenaan, pasal dia pun tak mau bela diri dia. Ulama ada banyak pandangan dalam menafsirkan masalah wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah Ta'ala mendapati engkau itu sesat dan dia memberikan engkau petunjuk. Ada ulama tafsir kata sesat tu sesat jalan di Madinah, tapi takkan sesat jalan di Mekah. Takkan sesat jalan di Mekah Tuhan nak rakam dalam surah. Maksudnya kau tak menemui jalan yang sebenar. Allah Ta'ala menurunkan wahyu, dan wahyu itu konten kepada Islam yang akhir. Kalau tidak, Nabi dah tahu Islam sebelum itu. Nabi tak tahu penyelesaiannya. Sebab tu Nabi pergi ke Gua Hira, wa kana yatahannas ay yata'abbad. Nabi itu pergi beribadah dengan cara agama Ibrahim. Sebahagiannya menyebut dengan agama, sebahagiannya menyebut, sebahagiannya kata bahawasanya Nabi tidak khusus, tidaklah begitu mewarisi agama Ibrahim itu, tapi kerana agama Ibrahim itu pun bukan keseluruhannya diwarisi. Adakah cukup untuk dia dijadikan satu agama? Kalau agama Islam sebagai way of life, dari sudut masuk agama secara cara hidup yang sempurna, belum ada masa tu. Melainkan setelah datangnya Islam. Kalau kita kata Nabi ni dah tahu dah semua ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu, sebelum dia dilantik mengisytiharkan diri menjadi Rasul, kita membuka ruang untuk orientalis menuduh bahawa dia mengambil agama ni daripada buku-buku kitab-kitab lama. Be careful.
Tak apa pendapat banyak. Saya tak mau tarjih yang mana-mana. Tapi itu tidak boleh menjadikan seseorang itu kafir. Tapi Mamat hak kata ustaz ni kafir. Dia ni dah ramai dah orang dia kata kafir. Pantang ada benda lintas depan dia, kafir dulu perkataan yang dia keluarkan. Sama hak yang lain, pantang orang lintas sesat. Berapa banyak orang yang dia isytiharkan. Tapi wallahu alam, saya tak tahu pasal benda tu. Kalau dia kata Nabi mengetahui sebahagian daripada sedikit-sedikit agama Ibrahim, mungkin. Tapi adakah agama dinul kamil, agama yang lengkap? Tak ada. Tidak ada agama yang lengkap maksudnya. Melainkan setelah turunnya Quran, turunnya Islam. Last. Tak ada, saya nak tutup. Ya. Ha? Kita pertandingan. Ha. Kalau kita sertai satu pertandingan dan kita kena bayar yuran pertandingan, yuran itu digunakan untuk duit, untuk mengumpulkan, membeli hadiah, maka itu adalah judi, maisir, gambling. Okey. Tapi kalau kita bayar yuran itu digunakan untuk sewa tempat pertandingan. Umpamanya dia sewa padang. Jadi kita tak boleh main free padang tu, nak kena bayar duit padang. Dan duit tu diambil untuk dibayar pengurusan, bayar kepada referee, bayar kepada padang, bayar kepada duit minum, dan hadiah datang daripada pihak yang lain. Sponsor, ada sponsorship untuk hadiah. Itu tidak judi. Itu tidak judi. Hatta kita pergi tengok apa? Kadang-kadang kita tak tahu, kita bayar RM1, kita baling dart tu, kemudian kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Itu adalah judi. Pasal baling tu tak ada kos apa. Ataupun kita teka kacang, teka apa, ada berapa biji dalam ni. Sekali teka, alah share 20 sen. Takkan 20 sen judi. Duk share, judi tak kira. 5 sen pun judi. Kita teka, bila teka kena bayar. Kalau betul kita dapat duit, itu juga judi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.